إلى النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة الشيخ ابن عطاء الاسكندري شعب الليلة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala bi kitabih. Dan kata setengah mereka itu, bermula segala adab itu tersimpan atas 5 perkara. Pertama, memeliharakan hurmatul ilah dengan menjunjung segala pesuruhnya dan menjauh segala tegahnya. Dan kedua, meninggikan himmah dalam kerjaan dunia dan akhirat, hingga tiada takluk pada sesuatu daripada segala yang kurang pada zahir dan tiada pada batin. Ketiga, membaiki khidmat dengan melazimkan mengikut segala amar dan meninggalkan bid'ah dan tabra'u daripada haula dan quwwata. Dan keempat, lurus azamnya, yakni mempunyai azam yang kuat dalam memerangi kepada syaitan dan hawa nafsunya. Dan kelima, syukur akan segala nikmat dengan memandang kurnia daripada yang mengurniai. Ini sikit lagi berkaitan dengan adab. Tajuk kita iaitu di antara kejahilan murid apabila dia jahat adab, maka Allah Ta'ala perlewatkan balasan. Dia berkata, kalau aku ni buruk adab, nescaya Allah putihkan anugerah kepada aku. Dan Allah Ta'ala menjauhkan aku daripada diri dia. Jadi walaupun aku jahat adab, aku boleh juga dapat nikmat berterusan. Kalau dia mengajar, anak murid dia tetap hormatkan dia, masyarakat tetap sanjung dia, memuliakan dia. Dia sangka makna kata dia betul, tapi sebenarnya dia berlaku istidrak kepada diri dia. Itu makna kita kata nikmat yang Allah bagi kepada kita, makna kata sedangkan kita telah jahat adab.
Ini dalam bentuk, makna kata satu bentuk istidrak yang cukup halus yang kita kena jaga. Jadi yang pentingnya kita sentiasa baik adab dengan Tuhan. Pagi ini apakah ciri-ciri orang yang dikatakan baik adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Adab ni di antara perkara-perkara yang penting bagi ahli sufi, dia jaga adab. Kerana dengan jahat adab akan berlaku padanya istidrak dengan cara yang dia tak sedar. Maka kata musannif rahimahullah ta'ala, dan kata setengah mereka itu ahli sufi, bermula segala adab itu tersimpan atas 5 perkara. Jadi 5 perkara ni kalau kita jaga elok, insya-Allah kita amat beradab dengan Allah dan kita termasuk orang yang beradab. Kalau tak ada 5 perkara ni, mana lawan dia orang yang tak beradab lah. Kurang adab atau biadab. Bila biadab dengan Tuhan, kemungkinan besar akan berlaku istidrak. Di mana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, wallazina kazzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nescaya kami istidrajkan mereka itu daripada sekira-kira mereka tak ketahui, tak sedar. Sedar-sedar dia dah terkeluar daripada orang ahlullah, terkeluar daripada orang yang dipelihara oleh Allah, orang yang menjadi hamba bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia ada 5 adab ya, tersimpan di dalam 5 perkara. Pertama, orang yang beradab ini memeliharakan hurmatul ilah, jaga pelihara kehormatan ketuhanan, hormat kepada Allah, hormat kepada Allah zahir dan batin. Jadi dengan ubudiyah ni, ibadat-ibadat ni semuanya menghormati Allah. Perintah Allah tu kita sanjung. Jangan kita tolak walau sikit pun, sama ada zahir dan batin. Hormat, menghormati akan Tuhan kita itu. Macam mana yang dikatakan hormatul ilah itu? Iaitu kata musannif rahimahullah ta'ala, dengan menjunjung segala suruh pesuruhnya. Apa yang Tuhan suruh kita junjung. Junjung ni letak atas kepala, bukan tak atas bau, atas kepala. Kalau kita tak atas bau kiri, dia berat belah kiri. Kita letak belah kanan, dia berat belah kanan. Tapi kalau kita letak atas kepala, makna dia berat, fokus berat tu seluruh badan. Memberi makna seluruh anggota, menjunjung segala titah perintah Allah Ta'ala. Perintah Allah ni ada 2, wajib dan sunat. Wajib pun kita junjung, sunat pun kita junjung. Jangan kita buat rendah-rendah, alah sunatnya, sunat, buat tak apa, buat dapat pahala, tak buat tak apa. Itu tak ada adab. Walaupun suruh tu suruh sunat, jangan pandang sunat tu, pandang yang suruh tu. Siapa suruh? Allah. Siapa Allah? Tuhan aku, yang menjadikan aku, yang bagi taufik hidayah pada aku, yang menghidupkan aku. Jangan pandang sunat tu, pandang yang suruh tu siapa. Kalau seorang tu mana cintakan Allah, suruhan Allah, dia akan sanjung, dia akan junjung. Orang yang taat kepada Allah akan menjunjung perintah Allah walaupun sunat. Kita kasih seseorang, siapa kita kasih? Isteri kita kasih. Contoh, dia pesan kat kita, abang, kalau abang balik mengajar tak lagi, kalau ada orang jual sate, belilah sikit, 10 cucuk, 20 cucuk.
isteri kita pesan kita beli sate. Jadi kita pergi mengajak, macam kita kata kita mengajak di Manjung. Kita tahu satu kedai itu jual sate. Babi mengajak pergi kedai itu. Kedai itu tutup pula dah. Hari itu kedai itu tutup. Boleh tak kita bagi alasan? Kedai tutup. Tak ada alasan sate. Boleh tak boleh? Boleh sebab kita ada alasan. Tapi kerana kita sayangkan isteri kita tu, kita pergi cari kedai lain. Pergi cari di Manjung. Tak ada pergi cari Setiawan. Tak ada Setiawan pergi cari Tawak. Dia cari sampai dapat. Pasal apa dia cari? Pasal dia sayang pada isteri dia. Perintah Allah ni walaupun sunat kita sanjung. Sunat pula yang menyebabkan kita dekat dengan Tuhan. Bukan yang wajib tu. Wajib ni kalau berniaga balik modal. Sunat tu yang untung tu. Amalan sunat tu yang mendekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala. La yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Sentiasalah hamba aku yang nak bertaqarrub kepadaku, nak mendekatkan diri kepadaku. Mereka dapat mendekatkan diri kepada aku bin nawafil, dengan amalan sunat. Jadi amalan sunat itulah yang membawa kita dekat dengan Tuhan. Jadi tujuan apa ahli sufi beribadat? Tujuan mereka nak mendekatkan diri dengan Allah. Nak mendekatkan diri dengan Allah dengan amalan sunat. Hatta uhibbahu, sehingga aku kasih kepada mereka itu. Amalan sunat inilah yang membawa kita dikasihi oleh Allah Ta'ala. Betul dalam ayat puasa, selepas Allah menceritakan kewajipan puasa, Allah kata apa? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hambaku siapa? Yang berpuasa di siang hari, yang mendirikan ibadat di malam hari. Ibadat malam hari itu semua sunat. Tarawih sunat, witir sunat, tahajud sunat, baca Quran sunat. Yang wajibnya maghrib dengan isyak, subuh. Lain semua sunat. Sepanjang malam tu sunat saja. Jadi hamba aku yang beribadat, mengerjakan ibadat-ibadat sunat tu, Muhammad, bila mereka tanya kamu tentang diriku, fa inni qarib, bagi tahu mereka aku dekat. Jadi amalan sunat tu amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Sebab itu adab kita dengan Tuhan tak boleh terlekeh. Pahala sunat ya. Buat dapat pahala, tinggal tak apa. Tak apa, macam ni tak ada adab. Dia meringankan suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia. Sebab tu makna kata jalan cara perjalanan sufi ni, inilah jalan yang membawa kita hampir dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi junjung perintah Allah tu kena junjung, wajib dan sunat. Ya, hukum syarak ni ada 3. Yang disuruh, yang dilarang dan mubah. Suruh, larang, mubah. Mubah ni harus. Tapi bila dikembangkan lagi, dia jadi 5 syarat taklifi. Suruh ada 2, suruh wajib, suruh sunat. Larang ada 2, larang haram, larang makruh. Yang kelimanya tu mubah. Jadi dah 5. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Asalnya 3 ya. Jadi bukan setakat suruh Allah, larang Allah pun kita kena tinggal. Menjauh segala tegahnya. Bukan tinggal, jauh. Selalu kita dengar meninggalkan yang ditegah. Ni beradab ni bukan tinggal, jauh. Tahu tak jauh? Macam kita bawa kereta kan. Lepas tu ada satu kedai jual ekor. Kedai jual ekor, jual nombor ekor, atau apa-apa pusat maksiat lah. Kedai arak ke, kedai jual ekor ke, apa ke. Situ ada parking kosong. Parking kosong.
Kita jauh ni kita pergi cari parking jauh lagi. Pergi cari parking yang jauh lagi. Nak parking kereta pun tak tergamak. Depan kedai kok, depan kedai arak. Nak parking dekat tu pun tak mau. Pijuh. Itu panggil orang yang bertakwa. Menjauhi segala larangan Allah. Apa larangan Allah? Haram dan makruh. Bukan meninggalkan, tinggal itu taat. Beradab, menjauhi. Dekat pun tak pergi. Sebab tu dia panggil la taqrabuz zina. Jangan hampiri zina. Bukan tinggal zina. Tinggal zina tu mestilah. Tapi orang beradab, dia makna kata dekat pun tak. Dekat pun tak mau. Buat lagi tak mau. Dekat pun tak. Tu. Saya ingat dulu ada seorang tok guru namanya Tuan Haji Nawawi, Allah yarham. Dia duduk di sana, duduk di Sungai Batu. Rumah dia dekat Sungai Batu. Lah ni cucu-cucu anak dia pun ada lagi. Ustaz Jam tu anak dia. Ustaz Jam Sungai Batu tu anak tu Haji Nawawi tu. Apa nama Ustaz Ali yang meninggal, yang buka pondok Ustaz tu ni. Dekat Sungai Tuntung. Meninggal tu semua tu anak. Satu lagi isteri dia di sana. Dekat Batu Lapan Terung. Dia 2 isteri. Dia ni penasihat agama kepada Sultan Alak Iskandar, Sultan Perak. Ya. Saya kecil lagi pada tu, saya kecil saya dengar dia mengajar di kampung, masjid kampung saya. Masjid Pulau Pangkor. Haram. Dia kata haram. Lalu bawa cucuk atap orang Kristian. Dia hukumkan lalu tahu cucuk atap, koridor kaki 5. Koridor kaki 5 orang Kristian tu dia kata haram lalu. Itu saya kecil lagi. Kami ni budak-budak ni di Pulau Pangkor tu ada satu kedai Kristian, kedai kopi. Jadi kita tengok di kedai dia tu ada lambang, ada gambar. Depa kata gambar Nabi Isa, wallahu alam lah. Dan lalu kot tu nak sampai kedai dia, kawan tarik op. Tok guru tak bagi lalu, bawah cucuk atap orang Kristian. Lalu kita mula terfikir, apa salah lalu bawah atap koridor kaki 5 kedai Kristian? Makna tu yang dikatakan takwa, berhati-hati. Bawah kaki 5 kedai Kristian pun tak boleh lalu. Sekolah dia, kindergarten dia, tadika dia, lagi tak boleh. Kalau kita pergi mengaji, hantar anak kita mengaji kindergarten Kristian, jadilah jadi macam mana yang jadi. Kawan saya hantar kindergarten di church, gereja. Nak bagi anak dia pandai cakap orang putih. Satu hari bila nak makan, anak dia doa cara Kristian. Buat tangan lagi tu. Dulu ada seorang pelajar kita sini, pelajar muslimat. Mak dia hantar main mengaji sini. Dia nak makan, dia buat macam tu. Buat cara Kristian. Nak tidur, buat cara Kristian. Kelang kabut budak-budak. Kok mana budak ni? Rupanya daripada tadika sampai kata 5, mak dia hantar sekolah Kristian. Kalau beragama langsung tak ada. Main dah besar, tak tidur pun dia buat cara Kristian. Kemudian datang ada seorang polis daripada Sarawak. Dia ni Kristian. Dia cuba Kristiankan budak ni. Dia dah bawa budak ni pergi gereja di Bukit Petajam. Jadi mak dia takut anak dia masuk Kristian, buat lari main sini. 2-3 hari lepas tu budak tu lari terus. Sampai Allah saya pun tak tahu jadi macam mana. Jadi kalau lalu bawa cucuk atap, orang Kristian pun ulama dulu jaga-jaga, tak bagi. Tambah lapin mengaji sekolah dia, tadika dia.
Itu rahsia kekuatan umat Islam zaman dulu. Walaupun negara kita ni dijajah oleh orang Kristian 500 tahun lebih, dekat 500 tahun, 1511 sampai 1957, 450 tahun. Portugis, lepas tu Belanda, British, semua ni Kristian. 5 abad, 5 kurun mereka jajah orang Melayu, tapi mereka tak mampu nak mengkristiankan orang Melayu. Pasal apa? Ni ulama bersifat takwa. Jangan lalu bawah cucuk atap orang Kristian. Ulama tanam akidah tu. Itu punca kekuatan umat Islam di tanah Melayu. Berbanding dengan negara-negara lain, Filipina habis masuk Kristian, Hong Kong habis satu pulau, India pun habis. Tapi tanah Melayu kita ni dia lain sikit. Tak ada orang Melayu yang masuk Kristian sepanjang penjajahan Barat. Kristian di tanah air kita. Pasal apa? Jauh tadi ni. Menjauhi maksiat itu dinamakan takwa. Bukan setakat meninggalkan maksiat, menjauhi maksiat. Itu disebut sana jauh. Menjauhi makna kata larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Menjauh segala tegah mereka. Dan menjauh makna segala makna kata yang ditegah. Yang ditegah tu makna kata haram dan makruh. Jangan kita pakai istilah itu aja. Istilah fiqh. Makruh buat dapat pahala, tinggal dapat pahala, buat tak berdosa. Itu istilah betul juga. Tapi ahli sufi dia tinggi lagi. Pasal apa? Pasal makruh ni bukan setakat soal pahala dosa. Makruh ni ditegah. Karaha. Karaha tu tegah. Makruh yang ditegah. Makruh tu ditegah oleh Allah. Siapa yang menegah? Allah. Bila Tuhan tegah aja, benda tu memang tak elok. Apa saja yang ditegah oleh Allah, semua tak elok. Apa saja yang disuruh oleh Allah, semua baik. Inna syari'ata kullaha masalih, imma dar'ul mafasid au jalbul masalih. Itu kaedah fiqh. Ulama kata inna syari'ata, sesungguhnya syariat Allah, syariat suruh, syariat tegah. Kullaha masalih, semuanya membawa kepada maslahah, kebaikan. Imma darul mafasid, sama ada dia makna kata dia menghalang mafasid, menghalang rosak, au jalbul masalih, ataupun dia mengheret ke arah maslahah. Syariat Allah ni semua bawa kita ke arah kebaikan, menghalang kita rosak. Jadi buatlah yang wajib dan sunat, tinggallah yang haram dan makruh. Jadi yang wajib sunat ni hati tu sentiasa nak buat. Yang haram makruh tu jauh, hati sentiasa tak teringin nak buat. Itu baru beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Dan kedua, meninggalkan hemah. Hemah ni cita-cita dalam pekerjaan dunia dan akhirat. Sama ada urusan dunia, urusan akhirat, cita-cita kita tinggal, jangan ada. Hingga tiada takluk pada sesuatu daripada segala yang kurang. Itu dia. Tinggal cita-cita tu supaya jangan ada takluk pada segala yang kurang. Urusan dunia, urusan akhirat, ambil yang tak kurang. Urusan dunia tu ambil yang lebih, yang menguntungkan. Jangan kita ambil yang mensia-siakan. Tahu sia-sia, main dam. Dapat faedah main dam.
Dam ni orang pergi Mekah ya, dia kena dam. Dia buat haji tamattu, dia kena dam. Dam tamattu nama dia. Ni min dam ni dam apa? Dam apa ya duk bin? Bila dia naik haji lagi teruk, dia makan banyak. Sebelum naik haji dia warak sikit, makan satu lah. Dia naik haji tu dia makan ikut dan. Pak haji apa pun tak tahu lah. Oh teruk macam ni. Yang pelik tu, yang tua tu. Dah tua dah, pergi masjid mindam. Tak ada faedah pasal tu. Letakkan cita urusan dunia dan akhirat, aku takkan buat yang kurang, aku buat yang lebih. Itu yang saya cerita hari tu. Yang sahabat dan kuliah yang lepas. Boleh kita main badminton, kita jogging boleh. Tapi ada tak yang lebih pada tu? Maka kita menyangkut, buat batas, tanam sayur, macam perlu dapat sayur boleh makan. Lihat. Saya dah tempah apa? Dah tempah tu mesin tu. Tu. Mesin gebok tanah tu. Bagi tanah tu halus. Boleh buat batas. Siapa berminat nak tanam sayur boleh ambil satu bahagian. Satu bahagian daripada tanah tu kita gembok elok, buah baja, tek lembu banyak. Tahu baja dia tu gembok. Tu kita pagar elok jangan bagi lembu masuk. Apa tanamlah. Tanam yang muda-muda, kangkung. Kangkung tabuk je biji kangkung, dia naik. Lebih kurang 10 hari, 15 hari boleh tarik makan. Yang mudah-mudah lah, yang remeh-remeh sangat. Kita banyak kerja. Kangkung, sawi, bayam, benda-benda yang sedang kita makan. Badan berpeluh, makan dapat. Ilmu dapat. Daripada pertanian, ini duk hambat bulu ayam. Hambat sana, hambat sini. Buat apa? Kita bukan Musa. Musa tak apa, hambat ayam. Kita buat yang berfaedah, urusan dunia dan akhirat. Jadi yang kurang kita tak mahu. Pasal kita limited lah. Umur kita ni limit. Allah dah tentu dah berapa-apa ni. Jadi kita nak gunakan seluruh kehidupan kita ni yang memberi faedah bangsa dunia dan juga akhirat. Itu beradab kita. Jangan sia-siakan waktu. Jangan sia-siakan walaupun saat waktu kita ni dengan perkara yang sia-sia. Biasakan hidup macam tu. Orang tua kata apa? Ringan tulang berat perut. Berat tulang ringan perut aja lah. Lebih kurang macam tu lah. Kalau kita ringan tulang, kita budayakan hidup kita sampai ketua, sampai mati. Jangan malas, bersemangat, sentiasa punya azam, cita-cita. Jangan cuba, jangan takut mencuba. Ni kita nak cuba ni. Nak cuba tahun ni. Dah fikir apa semua istiqarah elok, kita cuba. Kita ambil lembu 25 ekor. Lembu tu dah boleh buat korban. Dia tolak kita dengan tambang semua sah lera, dia tolak 3,500. Kita jual, kalau dia beli lembu sekok, kita jual dia 4,000. Kita untung 500. Kalau orang tu ambil sekok untuk korban, dia korban di sini, kita kira 4,200. Abang orang macam tu. Dia beli sekok, buat korban, ada seorang tu orang taping, beli sekok, dia nak korban di sini. Saya kata 4,200. Ada orang telefon dia nak ambil, pergi buat korban tempat dia. Itu 500. Sekok kita untung 500. Dan masa sebulan tu kita bagi dia makan. Katalah kos makan 200. Kita masih ada untung lagi 300. Sekok. Jadi mana itu permulaan. Tahun depan kita tengok lagi harga lembu dah akan naik lagi. Tahun depan kita dah ada pengalaman. Tahun depan kita buat lagi. Setakat ni yang dah ada 12 ekor. Dah ada 12 ekor dah. Yang orang tempah dah ada 12 ekor. Tinggal 13 ekor lagi. Ini pengalaman kita meniaga lembu. Siapa sangka kita jadi peniaga lembu, peternak dan peniaga lembu. Lepas tu kawan tu bagi tahu saya, dia kata, "Ustaz, dia banyak lembu dah.
Ada sejenis lembu Ustaz dia kata. Lembu ni lembu susu. Lembu susu. Jadi kita ambil anak dia yang jantan. Jangan ambil, tidak ambil yang jantan. Ambil jantan, dia kata kalau mesin ni beroperasi, kita bagi makan pelepas sawit ya. Dan masa yang sengkat dia gemuk tak dia tahu. Kalau kita jual korban pun orang tak mau beli. Kita jual paling kurang pun 5,000 ke atas. Sebab dia gemuk, isi dia banyak. Yang tu Ustaz sembelih buat jual daging. Sembelih jual daging. Kalau ada lembu kita tu ni, lembu biasa kita dapat 4,000. Lembu ni paling kurang 5-6,000 sekor. Ni pun kita akan cuba. Jangan takut mencuba. Dengan teori ni kita cuba. Kita cuba tengok. Daripada cubaan itu kita dapat pengalaman. Mana tahu Tuhan nak jadikan mana kata lembu ni salah satu daripada sumber pendapatan kan? Mana kita nak tahu? Wallahu a'lam. Jadi kita letakkan hemah. Tapi itulah matlamat asal itu bukan dunia. Matlamat asal itu untuk akhirat. Tapi berjalan di atas dunia. Bila kita berjalan atas dunia, kita kena ambil dunia. Tapi dunia yang halal untuk tujuan ibadat. Imam Ghazali kata, apa kita buat sebelum mati, semua namanya dunia. Apa yang berlaku lepas mati, semua akhirat. Tetapi apa amalan kita sebelum mati yang jadi ibadat, orang tak panggil dia dunia. Orang dia panggil amalan akhirat. Semayang amalan akhirat. Puasa amalan akhirat. Baca Quran amalan akhirat. Tapi semua amalan ni kita buat di dunia. Itu satu dia kata. Apa juga amalan kita yang membantu ibadat. Amalan kita yang membantu untuk membolehkan kita ibadat. Itu pun nama amalan akhirat. Makan yang membantu kita untuk semayang. Itu akhirat. Cari duit untuk mana kata sumber kewangan untuk buat ibadat. Itu semua akhirat. Dia panggil juga amalan akhirat. Itu dia. Itu hemah kita. Urusan dunia dan akhirat. Hingga tiada takluk pada suatu segala yang kurang. Tidak mengurangkan pada zahir dan tiada kurang pada batin. Zahir kita tetap beribadat kepada Allah, batin kita tetap ingat kepada Allah. Dalam urusan dunia dan juga urusan akhirat. Kita atur dengan makna kata perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan hukum Allah. Kedua, ketiga, membaiki khidmat. Khidmat ni mentaati perintah Allah, mengerjakan perintah Allah dengan melazimkan mengikut segala amal. Amal ni perintah, suruhan. Segala suruhan Allah Ta'ala tu kita baiki daripada masa ke semasa. Masa ke semasa kita mengelokkan ibadat-ibadat kita. Macam mana nak bagi elok? Kita mengaji lah, kita jumpa lah. Bila kita terus mengaji, baca kitab, kita jumpa lah. Macam mana nak mengelokkan amalan kita. Bacaan-bacaan kita. Kita baca, kita walaupun kita dah hafal ayat-ayat Quran ni, tapi ayat Quran ni dia ada dekat-dekat. Dia tu kadang-kadang ayat tu berulang. Kadang-kadang kita salah letak tempat. Oleh kerana kita dah hafal, maka beradab dengan Tuhan, kita semak balik. Sentiasa menyemak balik. Yang kita dah hafal tu, kod-kod kita yang ayat yang kita hafal tu ada yang bertindih, menyerupai yang kita silap. Jadi kita selalu kita semak, selalu kita baiki bacaan kita. Kan, tamat-mat tu, kan, mat yang panjang, yang pendek, yang apa semua kita pelihara elok. Biasa kita hari demi hari mengelokkan bacaan-bacaan kita tu. Kan, apa jenis bacaan-bacaan kita bagi elok perbuatan-perbuatan kita. Yang selalu saya sebut, walaupun amalan tu sunat, kita perhati elok. Macam takbir intikhalat ni, angkat tangan ni. Takbir tu Allahu Akbar, sunatnya angkat tangan. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, angkat. Nak rokok, nak sujud, bangkit pada rokok. Semua ni kita angkat tangan. Angkat tangan ada berapa tempat? Dalam semayang angkat tangan ada 4 tempat. Ingat, ada 4 tempat. Pertama, kita angkat tangan ketika takbiratul ihram. Takbir itu wajib. Allahu Akbar. Itu wajib. Masa takbiratul ihram. Angkat tangan itu sunat. Tak angkat tangan, semayang kita sah, tapi tak beradab. Angkat tangan tu sunat, adab. Jadi adab ahli sufi, sunat dia tak tinggal, walaupun sunat. Sebab amalan sunat ni makna kata mendekatkan dia dengan Allah Ta'ala. Allah suka orang beramal dengan amalan sunat. Angkat tangan ni Tuhan suka. Mana tempat dia? 4 tempat. Allahu Akbar. Elok-elok. Ni jari ni sekira-kira bawah telinga. Ujung ni sekira-kira atas telinga. Bukan suruh sukat pula, sekira-kira. Allahu Akbar. Pertama, takbiratul ihram. Kedua, ketika nak rukuk, kita berdiri betul. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti sat. Allahu Akbar. Terus rukuk. Berapa dah? 2. Ketiga, mangkit daripada rukuk untuk i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Berapa dah? 3. Turun rukuk ada? Turun sujud ada? Tak ada. Yang keempat, bangun daripada tahiyat awal. Bangun daripada tahiyat awal. Jadi kita duduk tahiyat awal, rakaat yang kedua, nak pergi rakaat ketiga. Itu angkat tangan. Disunatkan angkat tangan. Tahiyat awal, ingat tahiyat awal. Rakaat kedua nak pergi rakaat ketiga. Itu saja tempat dia. Kalau kita masbuk, kita main-main, imam terus tahiyat awal. Rakaat kedua. Kita baru 1. Tak payah angkat tangan. Imam angkat tangan, kita tak payah. Sebab kita ni baru rakaat pertama. Kita tumpang imam. Tahiyat awal itu nama tahiyat awal tumpang. Bukan tahiyat awal kita, tahiyat awal tumpang. Tak payah angkat tangan. Bila imam duduk rakaat ketiga, dia tahiyat akhir. Kita tahiyat awal kan? Kita mangkit, Allah angkat tangan. Tahiyat awal kita punya, bukan imam punya, kita punya. Kita mangkit, angkat tangan. Jadi ada 4 tempat: takbiratul ihram, turun rukuk, bangkit berrukuk, yang keempat tahiyat awal, bangkit bertahiyat awal, ataupun rakaat yang kedua nak pergi rakaat yang ketiga. Rakaat pertama tak ada tahiyat awal, tak ada angkat tangan. Rakaat ketiga pun tak ada tahiyat awal, tak ada angkat tangan. 4 tempat ni saja kita kena jaga. Tempat yang tak ada jangan kita buat. Kerana dibimbang kita buat benda yang bukan perbuatan sembahyang. Bergerak 3 kali, hasil perbuatan tu dia boleh membatalkan sembahyang. Itu kita kena jaga. Jadi kita sentiasa junjung, melaksanakan perintah Allah, dan kita jauhi larangan-larangan Allah. Itu adab kita. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala lagi, itu ketiga nah. Yang kurang pada zahir dan batin. Habis. Dan ketiga, membaiki khidmat dengan mengikutkan segala amar dan meninggalkan bid'ah.
Perkara-perkara bid'ah kita tinggal. Bid'ah ni kalau ikut Imam Al-Banna dalam Arkanul Bai'ah, dia kata bid'ah ni yang tidak ada asal, tak ada usul. Satu amalan yang langsung tak ada asas-asas dia. Tak ada tempat ambilan dia langsung. Itu jangan kita buat. Akidah yang bid'ah, ibadat yang bid'ah, ni kita jauhi. Tinggal benda tu. Kalau buat kita tinggal. Jadi yang amalan-amalan yang ada sandaran ulama-ulama kita buat tu, itu bukan bid'ah. Bagi Yasin malam jemaat, itu bukan bid'ah. Wirid lepas semayang, itu bukan bid'ah. Jadi semua tu ada sandaran dia, ada hujah dia. Puak-puak tu kata bid'ah, itu dia punya pasal lah. Kita bila ulama buat, kita jangan susah hati. Ulama takkan nak heret kita masuk neraka. Dan tabra'u ni mana melepaskan diri kita tu daripada haula dan quwwata. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita lepaskan diri kita daripada haula, daya, dan quwwata, dan upaya. Makna kita ni rasa dalam hati tak ada sebesar habuk pun kekuatan, kuasa dan upaya kita untuk buat taat atau meninggalkan maksiat. Yang aku boleh buat taat, boleh tinggal maksiat semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna la haula wala quwwata. Sentiasa melepaskan diri. Sebab tu apabila kita nak buat satu, jangan kita kata mesti buat. Kita buat esok kot, boleh. Jangan macam tu. Insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghada illa an yasha Allah. Jangan kamu kata aku buat esok, aku akan buat esok. Perkara ni. Jangan kata macam tu. Melainkan dengan izin Allah. Sentiasa mulut tu insya Allah. Assalamualaikum Ustaz, salam. Jangan lupa besok mengajak masjid saya. Insya Allah. Janganlah insya Allah Ustaz. Mari sungguh-sungguh lah. Insya Allah. Jangan kata ya, tak boleh. Siapa kata tak boleh? Tuhan kata tak boleh. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghada. Jangan kamu kata aku akan buat kerja ni besok. Jangan kata macam tu. Illa an yasha Allah, jika diizin oleh Allah. Jadi insya Allah tu sentiasa main di bibir kita. Itu makna adab. Kalau mesti boleh, tentu boleh, Malaysia boleh, tak boleh. Rebah boleh, mana boleh. Kan? Macam cerita api mengajak di Kampung Gajah tu lah. Tidaklah kereta main 10 malam. Tak boleh kata macam tu. Melainkan kalau Allah izin. Sebut lalu macam tu. Itu yang ketiga. Keempat, lulus azam. Yakni punya azam yang kuat dalam memerangi kepada syaitan dan hawa nafsu. Tanamkan azam yang sungguh-sungguh untuk melawan syaitan dan hawa nafsu. Kita dah mengaji yang itu kan, bab syaitan. Macam mana lintasan syaitan tu, dia punya serangan dia. Bila kita kenal ini serangan syaitan, tolak cepat. Ini ajakan nafsu, tolak cepat. Jangan menyerah diri, jangan mengaku kalah dalam memerangi syaitan dan hawa nafsu. Sentiasa bersemangat untuk menolak ajakan syaitan dan hawa nafsu. Itu adab kita. Dan akhir sekali yang kelima, syukur akan segala nikmat dengan memandang kurnia daripada mengurnia. Kelima, syukur akan segala nikmat. Nikmat yang dianugerah oleh Allah. Kita sentiasa dapat nikmat Tuhan zahir dan batin.
Zahir kesihatan kita, tubuh badan kita, apa semua ni zahir. Rezeki, makan minum. Batin ma'rifah, beribadat kepada Allah, berzikir, beribadat, semua ni anugerah Allah. Jadi bila kita dapat nikmat, adab dia macam mana? Syukur akan segala nikmat. Macam mana syukur nikmat itu? Dengan memandang kurnia daripada yang memurniai. Pandang hati kita yang bagi nikmat tu. Bukan pandang nikmat tu, pandang yang bagi nikmat, Allah. Pandang hati Allah. Syukur kepada Allah yang beri kita nikmat. Jangan pandang nikmat saja, pandang yang bagi nikmat. Nikmat tu saja, nikmat tu untuk menyampai kepada pemberi nikmat. Matlamat utama mensyukuri yang memberi nikmat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Adab ni, 5 perkara ni jaga betul-betul. Bila tersimpan 5 perkara ni, maka kita termasuk orang yang beradab dengan Tuhan. Baik adab, kan? Baik adab, alhamdulillah. Barulah bila kita baik adab, insya-Allah apa yang Allah anugerah kepada kita selama ini, mudah-mudahan Allah Taala kekalkan. Bukan kekal saja, ditambah lagi. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku tambah. Allah akan bagi macam-macam lagi nikmat yang hebat-hebat kepada kita, insya-Allah. Tu saja. Ni kita sambung esoklah ni. Ada 3 perkara pula. Jahil murad itu dengan 3 perkara. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allah Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi bil alamin.